Perdana Menteri dan Jemaah Kabinet kekal laksanakan kuasa eksekutif persekutuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta barisan Jemaah Menteri sedia ada masih kekal menjalankan kuasa eksekutif persekutuan. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menerusi sebuah kenyataan memaklumkan buat masa ini kerajaan tidak mempunyai apa-apa fakta jelas menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Beliau dalam kenyataan tersebut menjelaskan berdasarkan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan penentuan sama ada seseorang itu mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat hendaklah ditentukan oleh ahli Dewan sendiri dan bukan melalui kenyataan oleh sesuatu parti politik ataupun mana-mana pemimpin parti politik. Oleh itu dari segi undang-undang, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri sedia ada kekal menjalankan kuasa eksekutif persekutuan. Penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Marayu ITM, Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpendapat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi kata kunci di sini ialah kepercayaan majoriti ahli dewan. Sekiranya suatu parti politik itu menarik balik sokongan atau tidak lagi menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, maka ia bukanlah dari segi perundangan memberi kesan kepada kedudukan kerajaan atau kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kata kunci yang ada dalam perlembagaan ialah kepercayaan majoriti ahli dewan. Jadi walaupun sesuatu parti politik itu telah membuat kenyataan, ianya tidaklah memberi kesan secara langsung ke atas hilangnya kepercayaan ahli dewan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sementara itu, pakar perlembagaan Profesor Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud turut senada dalam hal tersebut. Jelasnya tiada bukti konkret dapat membuktikan majoriti ahli Dewan Rakyat telah menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Untuk menunjukkan seorang Perdana Menteri itulah hilang majoriti Dewan Rakyat ialah sama ada telah berlaku satu undi tidak percaya yang dibentangkan Dewan Rakyat dan dapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, ataupun apa yang berlaku di negeri Perak apabila wujud tanda tangan dalam bentuk SD atau akuan bersumpah oleh ahli DUN yang mengatakan mereka telah hilang kepercayaan kepada Menteri Besar. Jadi hanya dua cara yang setakat ini yang telah diterima pakai di Malaysia lah. PAS menegaskan untuk terus menyokong Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Parti itu turut menyanggah cubaan pihak tertentu yang cuba menggugat kestabilan politik ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Menerusi kenyataannya, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang memberi jaminan sokongan tidak berbelah bahagi kepada kerajaan termasuk 18 ahli parlimennya. Beliau kesal dengan tindakan pihak tertentu yang tidak sensitif dengan keadaan negara yang sedang berusaha memulihkan keadaan akibat pandemik. Perkembangan situasi COVID-19, 135 kes kematian dilaporkan pada 8 Julai, rekod tertinggi sejak COVID-19 melanda negara.
Rekod kematian tertinggi sebelum ini 126 dicatat pada 2 Jun lalu. Dalam pada itu, jumlah kes baharu semalam melonjak kepada 8,868 kes daripada 7,097 kes hari sebelumnya. Selangor menyumbang 4,152 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,133. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri. Saudara, Sabah menjadi negeri terbaharu memasuki fasa 2 pelan pemulihan negara. Ini menjadikan jumlah negeri yang beralih ke fasa berkenaan sebanyak 7. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, peralihan dari fasa 1 itu berkuat kuasa lusa. Ia dilaksanakan berdasarkan pencapaian nilai ambang terhadap 3 indikator ditetapkan. Sebelum ini, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Perlis dan Pulau Pinang terlebih dahulu beralih ke fasa 2 pelan pemulihan negara. Ketetapan baharu had jemaah masjid dan surau di wilayah Persekutuan berkuat kuasa hari ini. Pengoperasian tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP berdasarkan beberapa kategori ditetapkan. Masjid-masjid yang dikategorikan kepada 2-3 jenis masjid. Pertama, berdasarkan kapasiti keluasan masjid. Kedua, mesti mematuhi segala SOP-nya dengan sebaik mungkin. Jadi insya-Allah hal ini akan kita tengok dari semasa ke semasa dan kita pantau bermula daripada esok, maka bolehlah mereka datang ke masjid. Bilangan jemaah solat Jumaat dan solat sunat Aidiladha di Masjid Wilayah Persekutuan dibenarkan sehingga 300 orang dan 100 orang bagi solat fardu. Manakala 8 masjid pusat zon dibenar dihadiri 100 orang untuk solat Jumaat serta solat sunat Aidiladha dan 50 orang bagi solat fardu. Bagi kawasan PKPD, hanya 3 orang dibenar hadir ke rumah ibadah itu dengan solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur. Program Prihatin Kasih dalam pakej pemerkasa dilaksana bagi membantu golongan miskin bandar mendapatkan barangan dapur secara tanpa tunai. Selama 3 bulan, individu yang layak akan menerima RM100 sebulan dikreditkan ke dalam MyCard untuk dibelanjakan seisi rumah. Menariknya, mereka boleh memilih untuk berbelanja di lebih 300 rantaian kedai dan pasaraya di seluruh negara. Wartawan Jabatan Robert melaporkan. Program Prihatin Kasih yang bermula 1 Julai merupakan kesinambungan kepada program e-Kasih yang ditambah baik. RM100 yang dikreditkan ke dalam MyCard sekiranya berbaki boleh dibawa ke bulan seterusnya sehingga program tamat pada Disember depan. Isi rumah miskin bandar dikenal pasti menggunakan data sedia ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, e-Kasih dan bantuan Prihatin Rakyat. On top of the food basket, di mana kita ada kad pengenalan kita ataupun kad IC kita itu, MyCard, bersama-sama dengan MyKasih kita bekerjasama, mereka akan dapat membeli barangan dapur berjumlah RM100 sebulan. Dalam list tu kita adalah barangan dapur yang boleh dibeli. Saya bagi contohlah, di sini boleh beli beras, mi segera, tepung, telur dan sebagainya. Penerima ditemui menzahirkan penghargaan di atas keprihatinan kerajaan membantu meringankan beban mereka mendapatkan barangan dapur, khususnya bagi yang terjejas sumber pendapatan. Pada saya berterima kasihlah sebab musim-musim pandemik ni memang dapat ini pun barangan dapur, walaupun orang dengar jumlahnya RM100, tapi pada kami alhamdulillah berterima kasih sangat-sangat. Yalah. Jadi satu pertolongan yang amat baik dan pada masa yang tepat. Saya sungguh terharu. Thank you very much for the government
my daughter received all the bantuan from the government. Thank you very much. So we can spend. I mean, we don't have to use so much money to spend for the family. Thank you, thanks a lot. Pelaksanaan program dijangka sedikit perlahan pada awal Julai akibat pelaksanaan PKPD di beberapa lokaliti di Kuala Lumpur dan Selangor menyebabkan kekangan pergerakan penerima. Dengan peruntukan RM100 juta di bawah pemerkasa, program Prihatin Kasih bakal memanfaatkan 300,000 orang penerima terdiri daripada isi rumah kategori miskin bandar. Projek rintis ini diharap mampu meringankan beban mereka mendapatkan barangan dapur secara tanpa tunai dengan hanya menggunakan MyCard. Jabatan Robert, Berita RTM. $300 anggota keselamatan ditugaskan mengawal pergerakan keluar dan masuk susulan pelaksanaan PKPD di daerah Seremban. Jelas Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Said Ibrahim, 10 sekatan jalan raya turut dilaksanakan. Kekuatan kita menggunakan kekuatan dengan bantuan tentera lebih kurang dalam 300 orang lah lebih kurang. Tentera akan membantu pihak polis dalam penugasan sekatan jalan raya. Kita akan letakkan di rantau di sempadan yang mengalir ke Port Dickson, kita akan letakkan satu sekatan jalan raya di sana. Beliau menyantuni penerima OP bantuan di Seremban. PKPD selama 14 hari di Seremban bermula hari ini sehingga 22 Julai. Sindiket Along dikesan mencuri data peribadi peminjam dengan menggodam telefon bimbit mereka menerusi aplikasi pinjaman wang. Sekiranya bayaran tidak dilunaskan, gambar dan video mangsa akan diubah suai untuk dijadikan bahan ugutan. Menurut Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur PKPKL, 15 aduan diterima berhubung perkara itu hanya dalam tempoh sebulan. Along-along ini akan menggunakan maklumat kontak dalam telefon tersebut untuk memviralkan peminjam sekiranya peminjam ingkar arahan mereka. Mereka juga memviralkan melalui beberapa kaedah seperti mewujudkan kumpulan WhatsApp untuk memalukan peminjam. Sindiket juga dipercayai menjalankan penipuan pinjaman tidak wujud. Ada mangsa ditawar pinjaman namun wang dijanjikan tidak diperolehi. Justru persatuan itu menggesa polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia segera mengambil tindakan. Orang ramai juga dinasihatkan tidak memuat turun aplikasi meragukan. Rokok bernilai RM2,8,125 termasuk cukai kastam dirampas. Rampasan dilakukan anggota cawangan Risik Ibu Pejabat Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM. Pasukan itu menahan sebuah lori di kilometer 193.3 Lebuh Raya Pantai Timur LPT 1. Bahagian hadapan motor lori ditutupi, diselindungi dengan timbunan kotak-kotak kosong, pelbagai label jenama makanan dan barangan runcit bertujuan mengaburi pihak penguatkuasa. Rokok-rokok yang dirampas adalah 254 kotak besar rokok putih jenama John JDB yang mengandungi 2,540,000 batang rokok. 11 kotak besar rokok putih jenama John White yang mengandungi 137,500 batang rokok. Siasatan polis mendapati rokok berkenaan dipercayai dibawa masuk menggunakan jalan laut dari negara jiran ke Johor. Satu sindiket pengedaran minuman keras tidak bercukai bernilai RM1.6 juta ditumpaskan pasukan gerakan AM Brigade Tengah dalam satu serbuan di Kelang semalam. 8 lelaki termasuk 5 warga Bangladesh dipercayai terlibat turut ditahan. Jumlah minuman keras yang tidak bercukai ini mengandungi kandungan alkohol dia daripada 4% hingga 16%. Yang melibatkan jumlah 19,809 liter. Yang anggaran nilai
Jika bercukai 1.658 juta, termasuklah dengan harga kenaan-kenaan yang kita rampas. Selain itu, turut dirampas 3 buah lori, sebuah van dan sebuah kereta. Kesemua 8 lelaki itu diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam dan akan direman selama 14 hari untuk siasatan lanjut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Kelantan merampas 5,610 kg minyak masak bernilai RM114,000. Ia disyaki bagi tujuan penyeludupan. Anggota KPDN HCP melaksanakan serbuan di Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Hasil maklumat risikan selama seminggu, pasukan telah mengesan pergerakan minyak masak paket 1 kg bersubsidi dari pembungkus minyak masak berlesen. Sindiket disyaki mempamerkan bungkusan dengan nama syarikat yang tidak lagi beroperasi bagi mengaburi pihak berkuasa. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Masih bersama Berita Tengah Malam. Penjenayah yang menerima nama julukan Spiderman akhirnya tewas. Lelaki itu ditahan polis Johor kerana disyaki menceroboh sebuah pangsapuri di Jalan Tahana Tampoi. Aksi lelaki berkenaan yang memanjat bangunan dari satu balkoni ke satu balkoni lain tular di media sosial. Jelas Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Rupiah Wahid, suspek mempunyai 18 rekod jenayah membabitkan kesalahan jenayah dan narkotik. Menerusi satu kenyataan, pihaknya turut menjalankan saringan urin dan mendapati suspek positif dadah jenis syabu. Beberapa individu dicekup dan lebih 50 saman dikeluarkan dalam operasi sekatan jalan raya secara bersepadu di Selangor. Antara kesalahan memandu di bawah pengaruh dadah, gagal patuh SOP dan pelanggaran peraturan lalu lintas. Wartawan Tina Rama ada laporannya. Saudara, di Kelantan, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik mengambil inisiatif mengumpul sumbangan dalam kalangan anggotanya untuk diserahkan kepada golongan memerlukan. Inisiatif itu secara tidak langsung mengubah stigma masyarakat terhadap anggota polis trafik. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu masyarakat dalam pada kita buat penguasaan atas akta trafik, mereka juga mempunyai naluri kemanusiaan. Jadi maka itulah pada hari ini mereka telah menyediakan baku makanan untuk diagihkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Dan program ini akan dibuat daripada semasa ke semasa lah. Beliau menyampaikan sumbangan makanan keperluan asas dan wang tunai kepada 7 penduduk Kota Baru dan Bacok. Di Melaka, komuniti Kampung Muatan mengambil inisiatif membantu pengusaha produk pelancongan yang terjejas susulan pandemik COVID-19. Jelas sidang Kampung Muatan Ahmad Safwan Salim, dana terkumpul akan digunakan bagi menyediakan bantuan berbentuk kit makanan atau keuangan. Kampung Muatan mempunyai kira-kira 400 penduduk. Kebanyakannya mereka menjana pendapatan menerusi sektor pelancongan.
Kita ikuti sukan. Selepas cadangan jawatan kuasa penganjur Sukan SEA Vietnam 2021 untuk menunda tamasya itu ke tahun depan mendapat tentangan 8 negara anggota 2 minggu lalu. Akhirnya status penganjuran tamasya edisi ke-31 itu mencapai kata sepakat. Menerusi satu kenyataan media Majlis Olimpik Malaysia MOM, keputusan menangguhkannya ke tahun 2022 itu dicapai selepas mesyuarat Persekutuan Sukan SEA CGF. Sukan Dwi tahunan sepatutnya dijadual berlangsung pada 21 November hingga 2 Disember tahun ini. Tindakan itu diambil berdasarkan keadaan semasa penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda Asia Tenggara. Sementara itu, Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria telah mencadangkan tarikh baru kepada jawatankuasa penganjur. So bagi pihak Malaysia, kita telah memberi kita punya pendekatan ataupun pandangan pendirian bahawa the only window that can be acceptable to Malaysia will be end of May, early June, end of April, early May, end of April, early May. Kerana hanya window tersebut yang membolehkan kita bersiap sedia untuk SEA Games, kerana selepas itu, because of the crowded nature of 2022 with sports multi-games. Menjelang Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang akan bermula hujung bulan ini, sasaran pingat buat kontijen Malaysia akan diketahui pada minggu hadapan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, sebelum mengumumkan sasaran berkenaan, pihaknya mahu mendapatkan input mendalam daripada atlet dan jurulatih terlibat selain perlu dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong semasa majlis penyerahan jalur gemilang serta melalui Majlis Amanat Bersama Perdana Menteri. Mengambil semua ni barulah saya berkira kalaulah saya nak umumkan selepas itu, it will be more justifiable. Kita tak nak buat pengumuman tapi pengumuman yang tak bersifat realistik, hanya kerana bersifat, saya kata, syok sendiri. Seramai 30 atlet negara sah akan membawa cabaran Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo yang akan membuka tirainya 23 Julai ini. Skuad pelayaran menjadi kumpulan atlet pertama negara bergerak ke Tokyo hari ini. Bekas tonggak utama Real Madrid Sergio Ramos sah berhijrah ke Liga Perancis. Ramos menandatangani kontrak 2 tahun sehingga 2023 bersama Paris Saint-Germain PSG hari ini. Pemain Spanyol berusia 35 tahun itu meninggalkan Real secara percuma selepas 16 tahun berkhidmat bersama kelab gergasi La Liga itu. Perpindahan itu bakal menyaksikan Ramos bertemu kembali dengan bekas rakan sepasukannya iaitu Keylor Navas dan Angel Di Maria. Bersama Real, Ramos telah memenangi pelbagai kejuaraan, antaranya 5 gelaran La Liga dan 4 trofi Liga Juara-Juara. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Vaksin mengurangkan risiko ancaman COVID-19. Patuhi janji temu vaksinasi yang diberikan. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.